Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada 296 itu, yang mana tajuk sambungan tajuk adab membaca Al-Quranul Karim. Kenapa bila sebut tentang amalan, dia semuanya ada adab itu. Adab ni maksudnya kaedah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itulah kalimah adab ni, misalnya kita kata jika mana tidak disunnahkan kita baca, dan kalau kita pergi ke tempat tertentu, bagaimana waktu yang paling afdal, waktu mana, dia berkait juga. Pahala tu maksimal banyak, itu tujuannya. Supaya puasa ke, semaya ke, kalau kita buat tidak ikut kehendak Rasulullah SAW, silap-silap akhir bulan dia boleh dosa pula. Itu kita kena ingatlah. Baik, setelah menyebutkan beberapa contoh mengenai kadar waktu yang digunakan oleh para ulama ni, hak berkenaan dengan khatam Quran. Khatam Quran, kalau kita tengok bukan bulan lain, sampai 2 kali sehari. Dan ada pun orang lah ni buat tu, ada pun mana lacam lah tu. Tu makna baca tu untuk khatam lah. Dia ada pula baca Quran ni untuk hati tu. Kalau nak khatam ni dia baca tartil, dia baca agak laju lah. Tu dia beberapa bentuk. Tetapi semua mesti dikekalkan, dipastikan bacaan kita tu betul dengan secara tajwid itu. Di sini, jadi setelah menyebutkan sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, kalau orang tu banyak kerja, dia sibuk, mungkin lambatlah sikit khatam tu. Tapi bagi setengah orang memang dia ni pencen dah, kita kata dia boleh luar masa banyak, mungkin dia boleh baca Quran itu banyak dalam setiap hari itu. Ini bergantung kepada individu itu. Ini yang dimaksud. Sebab tidak ada satu riwayat Nabi menentukan secara khusus lah mesti khatam dalam tempoh berapa lama, mesti khatam. Tak ada Nabi sebut gitu. Ini diberi kebebasan berdasar pada kemampuan seseorang. Jadi kata Imam Nawawi lagi, bagi orang yang dengan ketelitian, kedalaman berfikirnya mampu menyingkap pengetahuan-pengetahuan baru, hendaklah dia luangkan satu waktu sehingga ia dapat memperoleh pemahaman yang sempurna mengenai ayat yang dibacanya. Ini maknanya orang yang erti, orang yang faham makna Quran, dia faham tafsir ngaji. Selain daripada dia baca Quran untuk maksud khatam, dia kena ada juga waktu Quran. Ini untuk orang yang ada kemahiran. Begitulah juga halnya dengan orang yang disibukkan dengan penyebaran ilmu tanpa melalaikan tugas yang menjadi tanggungjawab. Mana kalau orang sibuk, kita kata pemimpin lah sibuk, kadang-kadang tubik pagi sebelum subuh tubik, malas tak balik lagi dengan pakaian kerja tu, sibuk. Kukuk mana pun dia kena luar juga masa. Jadi mungkin dia baca Quran tu tak banyak, tak apa, baca juga, kena ada juga setiap hari tu. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi janganlah siapa ke peringkat terjejah kerja yang wajib tu, tanggungjawab tu, tak boleh. Siapa malam tak tidur baca Quran, jadi pagi nak pergi ngajar, nak pergi kerja ngantuk, jangan siapa gitu. Kena bagi molek masa tu. Adapun bagi yang tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dia, atau orang yang tidak sibuk, masa terluar tu banyak, maka sedapat mungkin hendak terlalu cepat dalam membaca sehingga orang lah. Kalau orang tu memang dia belajar Quran, dia lancar, dia baca betul lah, dia baca tak apa tu, tak ada masalah, dia atas orang. Sebab tu dia kata asalnya jangan keluar daripada adab, sehingga jadi tidak beradab semasa baca Quran, laju terlajuk. Tu tak boleh lah gitu. Siapa huruf makhraj huruf tahu mana lah misalnya. Tu tak boleh. Tu
termasuk dalam su'ul adab, buruk akhlak. Menurut penulis, tak beban pada seorang. Awak mampu macam mana, awak buat. Sebab orang bekerja ni, kita kata kadang-kadang sudah kerja terletih, kena tidur dulu. Kadang-kadang dia baca Quran tu selepas subuh sekejap, tak apa, harus baca. Ada ruang baca, dia bergantung pada seorang. Sehari tu tak baca lah, kadang seminggu tak jumpa dengan ayat Quran. Itu kira lalai. Kalau lagu tu kira lalai tu. Misalnya kita waktu ni sekitar pukul 8 kita kata dah, hari ni berapa muka surat baca Quran. Kita tanya diri kita sendiri, makna kalau tak, iya ke tak? Iya ke makna sibuk benar? Orang lain sibuk lagi pun dah. Kita tanya diri kita sendirilah. Jadi makna kalau ada berlaku kecuaian tu, kita baiki untuk masa seterusnya. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik, di sini penulis ingin mengingatkan kembali betapa bahayanya jika seseorang tidak membaca Al-Quran. Bahaya kan? Betapa bahayanya untuk kehidupan orang Islam. Orang Islam tapi tak baca Quran. Kerana lupa atau justru duk sibuk duk baca yang lain, misalnya surat khabar, majalah lainnya, TikTok, WhatsApp dan sebagainya, duk baca hot tu. Dia kata telefon beli 2-3 ribu, rugi tak guna. Dah lah, boleh baca, bukan tak boleh baca, cuma jangan siapa perekat jadi tak baca Quran. Tu tak sih tu. Dia sebenarnya bukan berguna belakang, maklumat dari tu tak boleh baca semua. Ikut jumpa nak baca lepel lagu tu. Habis masa dengan begitu. Kadang-kadang benda tak sesuai, tak baca macam tu. Itu kira lalai. Itu minal ghafilin. Jangan gitulah. Padahal dalam telefon tu pun ada Quran. Boleh saya nak baca, asalkan baca ya. Terutamanya waktu kita ni lah, waktu zaman kita ni. Tak mungkin lah zaman kita ni kata tak ada nak baca Quran pun tak bawa. Tak ada dah. Sebab dia kata alhamdulillah terdapat beberapa metod untuk memudahkan dalam mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarnya. Orang mengajar secara online, secara interaktif. Terang molek pula suara bunyi ngaji dengan guru tu. Hak mana tak ada. Hendaklah dia menyemak dari orang lain secara langsung atau melalui keset-keset yang merakam bacaan para qari yang telah tersebar luas. Zaman kita ni, sebab tu anak kata dah, zaman kita ni hadirat, kalau kita perhatikan dengan adanya banyak perkembangan teknologi, kita kata alat-alat canggih yang direka oleh manusia ni, sebenarnya banyak kemudahan untuk kita melaksanakan agama. Misalnya tak boleh pergi ziarah, tak boleh pergi ziarah, hatta mesej berlaku kematian, hatta ucap takziah, doa keampunan, kebaikan dan keampunan. Kadang-kadang kita boleh pula takziah tu dalam bentuk kata-kata, sabarlah, mudah-mudahan Allah tuhur, insya-Allah, kita kata tak, misalnya orang sakit, kadang-kadang kita tak pergi, kita hantar mesej pun tak apa dah, tanda ingat sesama Islam. Mudah supaya ibu bapa ke apa, kadang-kadang nak klik raya sehari nak klik pun tak ada, nak beli tiket apa terbaik, mahal tu telefon lah ni. Ada orang tua tu kadang-kadang telefon kalau dia kata tak boleh lepas tiket mana gol 80 riyal. Murah-murah lah. Asia kan murah. Nak ayatnya teknologi lah ni. Jadi kadang-kadang telefon macam PC pocket dah sebenarnya hakikatnya. Ada belakang dalam tu. Kena kita tengok harga 9,000 tu kan, Allah memang sebab kita ada. Boleh simpan data begitu banyak. Jadi tu dia kata tu zaman learn. Jadi tak ada alasan dah. Kadang-kadang duduk sekejap tunggu Grab, kita kata muka surat, 2 muka surat, biasa tahu kita. Kadang duduk terbokok tengok rupa apa ni, kita kata ruang kehendak semangat untuk baca Quran dengan sebenar-benarnya dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang menegakkan hukum-hukum dan bacaan huruf-huruf Quran itu dengan betul. Dia betul. Mana tak betul belajar lah ni hadirat, belajar secara kita ta'ala maya pun sebanyak mana dah boleh maklumat tu. Jelasnya sebut tak guru tu. Dan kita punya Allah adalah Tuhan yang maha mendengar Al-Quranul Karim. Sekarang ni bab ruqyah. Ruqyah ni maknanya kita jampi dalam kis-kis yang mana pihak doktor pun tak boleh nak buat. Biasanya kita katakan gangguan makhluk halus, tu misalnya maka adalah dalam agama kita ruang itu, dia panggil ruqyah syar'iyah itu. Ruqyah ni, jadi orang yang nak terlibat dalam ni mesti dia tahu asas-asas tauhid dan asas syirik, supaya dia tidak terjebak dalam perbuatan syirik semasa melakukan ruqyah.
Kemudian istilah tu kena faham lah. Rawat atas cara Islam, betul ke rawat atas cara Islam? Istilah diguna di situ tu, kena tengok pula. Supaya kata ni makanan sunnah, susu kambing. Tak, minum air kosong pun jadi sunnah kalau kena cara. Jangan berdoa. Memang Nabi minum susu, moga tepat dia memang gitu. Jadi kena perhati molek. Jangan kita guna mudah-mudah istilah takut disilap faham. Baik, apakah maksud ruqyah ni? Ruqyah ni Ruqayyah tu baru nama orang ni, nama orang perempuan. Anak Nabi Ruqayyah binti Muhammad. Orang kita dah panggil Ruqyah. Ruqyah ni. Ruqyah ni mana jampi? Apa nama anak dia jampi? Orang Arab dengar air kepala lah. Baik. Dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan raqaituhu arqihi ruqyah. Ni kitab bahasa Arab. Raqi itu. Artinya aku memohon perlindungan kepada Allah baginya. Bila dia di segi bahasa Arab, kat ayat kalimah ruqyah ni asal dia raqaitu, maknanya aku memohon kepada Allah supaya Allah jaga dia. Allah selamatkan, itu makna raqaitu. Tu. Bentuk isimnya adalah ar-ruqyah, mengikut pola fu'la, mengikut tasrif fu'la. Pola tu makna tasrif lah, kalau baca tu pola makna tasrif fu'la. Dan bentuk masdar marrah, masdar yang menunjukkan sekali. Masdar kata terbitan yang menunjukkan sekali berlaku perbuatan, seperti sajdah. Sajdah tu panggil masdar marrah tu, sekali sujud. Bila siapa ayat Quran tertentu, dia ada tanda kubah tu dah, tepi kan, dia tulis sajdah, sajdatan, maknanya usjud sajdatan, sujudlah sekali sujud. Hak tu dia panggil sujud tilawah. Ke Quran ada tu pun ditulis sajdatan. Apa? Kenapa sajdatan? Kenapa dia punya baris dia dua di atas tu? Kerana apa dia ada bentuk mansub gitu tu, fathatain. Kerana dia menjadilah dia tu dalam bentuk masdar marrah. Jadi maf'ul lah dia tu, maf'ul mutlaq, tapi dalam bentuk masdar marrah. Maknanya usjud sajdatan, sujud jampi, sekali baca mentera, kita kata. Sementara bentuk jamaknya ruqa atas wazan fu'alun. Dia sebenarnya wazan fu'alun. Apa tak tubik bagi hujung tu, dia ada sebab dia lah tu, payah nak cerita sini lah. Atas wazan fu'alun, dia panggil jamak tak. Baik, seterusnya dalam kitab As-Sihah, ni kita bahasa Arab juga ni, disebutkan dari kata ruqyah, ar-ruqyah, anda dapat mengatakan istarqaituhu, bermaksud aku minta supaya diruqyah kepadaku. Istarqaitu makna kita minta dia tolong ruqyah kita. Baca ayat Quran dia muhbuh sebab dia nampak jadi dia buat. Dia orang-orang boleh buat gini, tapi boleh kita buat. Misalnya untuk kita sendiri, untuk anak kita ke, bismillahirrahmanirrahim, kita duk baca Quran semua, minta berkat, ya Allah berkat Fatihah yang aku baca ni, sembuhkanlah penyakit anak kita, kita buat. Boleh, tidak ada masalah. Pun kita buat sendiri. Lepas tu nak suruh orang lain pun boleh buat. Yang pentingnya guna ataupun zikir-zikir Nabi ajar. Dia tak boleh kita baca tak terkalu. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, mana kalau kita tidak guna ayat Quran pun masih ada kelonggaran lagi. Cuma hak ni hak terbaik. Dengan syarat, kalau tidak guna ayat Quran, guna bahasa mana, dengan syarat tidak ada makna yang bercanggah dengan syariat. Maknanya apa yang kita baca kita kena reti. Sebab anda sebut ni, mungkin anda jumpa gambar orang panggil tutup bomo lah tempat kita ni. Hak dia baca dia tak reti makna. Rupanya dia timur secara syafawi, dia pun tak tahu bahasa gapo. Siapa dia kata Jawa bakali dia tu. Anak tanya dia lah, mak mayah hiwai kata gapo dia tu ayah ni. Tu kata tak ayah pun tak tahu, cuma apa gitu tu gua tu betul dah makrak tu. Pakai yala, tak boleh gitu. Takut duk puji dewa ke jin, tak tahulah tu. Bukan dalam bahasa Melayu kita. Bukan bahasa terlibat dalam perniagaan. Dia kata, jadi kalau nak terlibat dengan ruqyah ni, dia kena reti ilmu akidah, takut tersalah. Sebab apa? Sebab dia banyak tersalah, terlibat dengan perbuatan syirik dan sebagainya. Tak boleh. Baik. Juga faraqani ruqyah, yang erti lalu aku meruqyahnya, lalu aku pun jampi dia.
Aku baca mentera untuk dia. Itu mana faraqani, ruqyah. Mana sekali baca. Ruqyah tu sekali baca. Orang yang melakukan ruqyah disebut raqin. Itu ismul fa'il. Kalau ngaji bahasa Arab dia panggil isim fa'il. Raqin, ramin. Ramin ni apa makna? Raqin mana orang gunakan untuk meruqyah orang yang terkena penyakit seperti demam, pusing dan penyakit-penyakit lain. Kalau kita tengok dalam kitab, misalnya di sini dia sebut ni, kalau dalam kitab-kitab lain lah, ruqyah ni tak semesti orang kena penyakit, orang gangguan makhluk halus, tak mesti. Tak mesti. Ruqyah ni, misalnya orang sakit, kita baca, kita pergi boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pergi kita baca Fatihah, kita baca ayat-ayat mana-mana lah kita nak baca, kita pun doa, ya Allah berkat baca Quran aku baca, tolonglah sembuh sahabat aku ni. Kita pun tafallut, kita buat gitu, isyarat, jangan sampai jeruk muka dia tu, mana buat sekadar dipanggil tak, kita buat tu. Demam kau jenis pening kepala kau atau penyakit lain pun tak apa, lepas tu dia rawat dengan doktor tu, dengan doktor lah. Maknanya bila kita ruqyah betul-betul mengikut cara syariat, maknanya kita doa kepada Allah supaya Allah beri kesembuhan kepada dia sesuai dengan usaha dia buat. Duduk jumpa doktor, follow up dengan doktor, gap susah dia kita, kita minta tu sebenarnya maksud dia nya. Maknanya kita minta pada Tuhan punya sebab itu, supaya Allah memberi kesembuhan. Usaha tu kena usaha lah, itu kehendak agama. Gitu maksudnya. Seterusnya B, hukum dan syarat-syarat ruqyah. Ruqyah, kena ingat ruqyah ni kalau anak timur bahasa Melayu mana jampi lah. Kita baca mentera untuk sebagai salah satu rawatan pada orang sakit. Itu makna ruqyah. Sebab orang kita biasa kalau jenis gini panggil bomo. Istilah. Betul juga tu, tapi bomo secara syar'i. Dia tak boleh langgar syariat, tak boleh langgar. Sebab tu anda sebut semua dia takut salah, anda bimbang. Maknanya awak tahu mana ayat ni untuk tu? Dia kata ilmu tajribah, ilmu pengalaman. Iyalah pengalaman pun tengok ayat sesuai ke tidak. Tengok ayat sesuai ke tidak. Anda duk bimbang gini takut termasuk dalam tahrif. Dia tak ubah lafaz. Jadi makna hak tu dia panggil kita buat dalam keadaan tak ada ilmu ayat ni, padahal ayat tak ada setulas. Nah buat. Kita bukan reti, kita bukan tu cuma kita minta dengan Tuhan. Cuma dalam bentuk gitu. Turun masjid, bawa anak duk jerit kuyuh-kuyuh. Kata Jamal, dia kata pergi jumpa doktor, dia kata nak suruh ustaz. Jampi, dia kata anak tak reti. Tak reti jampi, anak bukan buat apalah ustaz buat. Dia buat mari siang hari. Kita pun baca Fatihah, lepas tu minta doa gitu. Anak kata ke dia, kalau jerit tak berhenti nak pergi jumpa doktor, takut ada sakit mana-mana. Lama budak kembur perut. Sakit perut, telan ke apa-apa, bukan boleh kira. Ada telan skru pada. Jauhi budak tu. Benda gitu. Tapi kita buatlah. Tak apa tu, sekadar tu. Jadi ruqyah ni cuba perhati Gunakan Al-Quranul Karim, nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau dengan zikir-zikir yang ma'thur daripada Nabi yang disyariatkan. Jadi kalau kita tak guna, kita guna nama-nama Allah yang sesuai dengan maksud yang kita nak. Kan nama Allah boleh. Jangan buat ikut-ikut perasaan kita, tak boleh, bahaya. Sebab sembuh penyakit ni mutlak Allah SWT, tak ada orang boleh buat. Para ulama telah sepakat tentang dibolehkan ruqyah jika dilakukan menurut cara yang telah disebutkan di atas, dengan syarat tetap menggunakan bahasa Arab atau dengan lafaz yang sudah diketahui maknanya. Cuba tengok, menggunakan bahasa Arab atau dengan lafaz yang sudah diketahui maknanya oleh orang lain, dan berkeyakinan bahawa ruqyah adalah sebab yang tidak memiliki pengaruh kecuali atas izin dan ketentuan dari Allah. Jadi hak dia buat tu sebagai satu usaha, yang mana perbuatan tu cara tak bercanggah dengan syariat, dia buat sebenarnya hakikatnya doa hakikatnya. Tu. Iyalah kalau dalam kitab fiqh, kalau kita belajar lah, mana kalau kita tidak guna ayat Quran misalnya, ni anda buka sikit saja, tak buka luas sangat, takut silap faham. Walaupun tidak guna ayat Quran pun, tapi bukan pilihan terbaik tu.
Tapi kena faham makna. Tak boleh tak faham. Tu. Tapi kalau mana pun anda tak pernah buat tu mana ayat. Tapi hak ni hak terbaik. Baik kita kata dak. Sebab setengah orang tu dia anggap sebab orang kata jampi hak ni jadi sia. Mana tahu. Tu bahaya tak kalau aku tu tak boleh. Kena baca hak ni. Tu. Ana jumpa banyak lah ni. Bahkan dulu ana saling nak sah buku nah. Macam-macam kita kata ish bahaya. Ana tanda tu hak ni tok guru tak tahu makna. Dia tasbih. Dia kata okey tulis. So apa cerita Piramli? Nah. Tulis juga. Ni boleh Arab lain sikit. Nah. Tulis tu ada. Tak tahu kata bahasa ke dia tu tak tahu. Tulis macam kita. Cuma dah lepas lah kata berat lagu ni orang Islam kita awak kerja lagu ni. Cuma nak tahu daripada situ ada nak ngaji tu enggak pakai ngomong kok sil umat Islam bila perlu tiba-tiba terpaksa jumpa dengan orang hak tidak tahu pun hukum halal dan haram dalam kaifiat dia tu. Tapi kalau ada orang Islam yang reti asas-asas tauhid syirik dan dia reti pula syariat, dia terlibat ni, itu terbaik. Fardu kifayah tu. Itu termasuk dalam fardu kifayah. Tak ada seorang abuk dosa habis buat kita ni. Tu sebab tu setengah-setengah ustaz tu dia ambil bidan ni. Dan dia dengar Quran. Sembuh tak sembuh ni bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Cuma usaha. Kalau nak kira gitu tak buat bak pun sembuh kalau Tuhan nak sembuh. Tu tak suruh kecek lah tu. Memang gitu sungguh. Tapi Tuhan suruh usaha. Nabi suruh usaha. Itu. Cumanya syarat diperbolehkannya ruqyah adalah sabda Nabi SAW bila Nabi ditanya tentang ruqyah. Sebabnya gini kita kena ingat operasi dakwah Nabi ni di tanah Arab, di Mekah tu. Orang Arab pada waktu tu ruqyah secara jahiliah ni berlaku secara berleluasa. Jadi pihak yang mengambil peranan melakukan ruqyah zaman jahiliah adalah dia kata i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakum fihi syirkun. Bila ada sahabat tanya boleh ke nak jampi ni, nak baca mentera untuk sebagai rawatan, Nabi kata tunjukkan, baca dulu aku nak dengar ke dia baca tu. Royak nak cara buat tu lagu mana, tunjukkanlah ruqyah kamu padaku. Gapo dia mentera yang kau baca? Baca aku nak dengar. Nabi kata ruqyah itu diperbolehkan selama mana dalam ucapan itu, dalam baca itu tidak ada makna syirik. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah yakni jampi, tamaim jimat tu maknanya azimat, wat tiwalah dan tiwalah adalah syirik. Gapo dia tiwalah 74 tu? Cuba tengok situlah kan 74 dia buat mari tu kan. Bawah tu dia ada buat tu sebenarnya tu. Dia satu bentuk apa ni orang panggil azimat juga sebenarnya. Dia gini kita baca bawah tu lah. Dia dalam orang Arab ni kalau kita baca dalam kitab disebut bentuk-bentuk azimat ni banyak. Kalau hak duduk di tekak kambing daripada tulak arnak daripada tu nama lain. Hak duduk di lengan budak ni nama lain. Macam-macam tu. Nama berbeza-beza. Yang mengandungi syirik. Seperti berdoa, minta kepada selain Allah atau meminta pertolongan nama malaikat. Sebut nama malaikat ruqyah tu. Dengan berkat malaikat Jibril misalnya. Itu dia gini kita kena tahu Nabi buat ke tak gitu. Sebab Nabi terlibat juga dengan ruqyah ni, ada juga Nabi buat dalam hadis. Nabi baca Fatihah. Ada ke Nabi sebut pada Nabi baik nak Jibril tu dengan berkat nama Jibril. Bahaya tu. Boleh pergi situ, boleh pergi pada syirik. Sedangkan ruqyah dengan bacaan Al-Quranul Karim atau nama-nama dan sifat-sifat Allah semata-mata tanpa menyengutukannya, maka semua itu bukanlah termasuk syirik dan tidak dilarang, bahkan disunahkan atau diperbolehkan. Orang buat pengasih. Bukan ayat pengasih dak apa ni. Kalau watak lain pula.
Watak ni jenis kalung dibuat daripada tulai ikan, kulit tu apa ni, tumit arnak dia letak di kadang tekak budak pada. Tekak kambing supaya kambing tidak kena nyakit perut bucik tu, mapuh gitu. Tu dalam Arab jahiliah. Kalau jenis tiwalah ni rasa bauh tu dia ada buat, boleh baca sendirilah. Banyak ilmu pengasih lah. Hak tu mau jampi. Maknanya nak suruh suami saya kepada dia, isteri saya kepada dia. Kadang-kadang Allah bui ni, sebab tu ulama kata tiwalah ni adalah nau'um minas sihri. Ni semacam sihir. Tak boleh, haram perbuatan tu. Suruh kita pakai susuh dan sebagainya. No. Dia tak tahu hakikat tu. Hakikatnya pendamping tu bahaya tu. Dia akan mengganggu kita. Dalam, kalau kita baca dalam kitab baru jumpa ada orang terlibat dengan makhluk halus dalam bab-bab ni, nak mati pun bahaya. Memang dia sebut dalam kitab. Gangguan tu. Sebab lama dah makhluk halus duk kontrol dia. Bila nak mati terganggu dia. Tu bahaya tu. Beringat sikit lah. Kena beringat. Kita ni cukup dah dengan Allah tu. Cukup sabar boleh pahala. Aku ganti syurga dah. Kalau mutahal, sabar sampai 10 tahun. Lama sakit. Sampai Nabi sebut dalam hadis. Isu berubat ni cara mana pun bukan sembuh-sembuh. Tuhan sengaja buat. Cumanya Allah suruh kita mengikut syariat. Jadi tak jadi, sedangkan ruqyah dengan cara membaca Al-Quranul Karim atau guna-guna ataupun guna nama, mesti tahu kaedah tauhid dan kaedah syirik tu, kena tahu. Maka semua itu bukanlah termasuk syirik dan tidak dilarang, bahkan disunahkan atau diperbolehkan. Bahkan kalau kita maniai bunga pun tak apa, boleh. Sebab bunga ni dia ada juga unsur-unsur secara saintifik lah, kita kata dia boleh menyegarkan. Kadang-kadang hak duk sakit tu dah, kadang-kadang kerana isu-isu fizikal ya, kadang-kadang tu pun tak apa lagi, boleh lagi, ulama kita benar lagi. Sebab kalau tidak kih ruqyah pun bobok kita mandi air bunga, kata aja mandi air bunga. Ni orang buat dia betul cair dah, ekstrak dia tu dah. Buah dia macam-macam. Anda pergi ke Selangor ada orang buat daripada apa ni, kalau itu orang mati tu apa dia, bidara tu, macam produk dia untuk menyegarkan saraf, urat saraf. Dia ada unsur tu. Tak apa. Sebab sabung. Gitu. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan disunnahkan ruqyah adalah sabda Nabi SAW mengenai ruqyah ni. Ni Nabi kata ni. Ni riwayat Muslim. Nabi kata, man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Sesiapa dari kalangan kamu yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, hendaklah dia melakukannya. Ini dalam bab ruqyah ni. Dia bukan kata khusus, tapi maknanya orang sakit. Zaman Nabi pun ada sakit. Jenis sakit kadang-kadang gangguan makhluk ada berlaku. Tapi kena tahulah. Kena tahu dulu. Jangan kita kira sakit ni semua melibatkan orang buat. Tu tak kena. Berdoa dia panggil. Ada satu kes berlaku ni, doktor ayat kanan. Doktor ni meninggal dah ni. Dia sebut kanan. Dia sebut kanan ni masa yaqazah, sebelum dia mati. Bukan kata terima dalam mimpi. Dak ni masa dia hidup dia ayat kanan. Dia kata mana? Dia kata ada ustaz, dia kata, dia sebut kanan. Dia kata ada ustaz, lagu mana tak tahu, harusnya orang Melayu kita. Dia bom rata dah. Tok bom kata kena buat kau orang. Mata dia sebelah ni bila dia buka nampak ada dua jalur gitu. Tak cakap boboh. Apa ni panggil ni, cair ke apa tu panggil, aimo dia panggil. Lepas tu lepas tu tak jadi, dia jumpa Tok Mau kata saing dia buat macam-macam. Tok Mau kata Habib Itimat mana. Akhir sekali dia pergi jumpa doktor ni. Doktor tengok, doktor kata, ni nyakit ni orang tak betul, makan obat 2 hari siap. Rupanya saraf mata dia masalah sikit. Ya obat, doktor kata lucu sungguh. Doktor kata kalau makan obat ni beberapa hari, kalau tak siap juga, mari kita nak tengok perkembangan dan mungkin ada obat lain. Sebab doktor tu kata hak berkait dengan mata ni saja 20 lebih jenis obat. Kena obat mula-mula si halal. Takdir Tuhan lah, Tuhan. Doktor royak dia jalur ni dia ada juga berkait dengan saraf mata. Oh gitu. Tok Bomo kata saya dia buat kena macam Tok Bomo bagi jalur ni, dia jalur ni tak boleh, Tok Bomo tak boleh mengajar jalur ni. Parok hadirat. Hak anak diri bukan anak alami orang lain. Ustazah dia ni. Dia gelembung sini. Anak bukan Tok Bomo, bukan doktor gelembung. Anak kata dia ni ustazah nampak macam sakit biasa, pergi jumpa doktor. Dia kata pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata saya dia buat. Anak sendiri ni anak pergi ziarah dia.
Ana pun beberapa hari lepas tu siapa tak lagi mengajar dia. Kita pergi pula tu dia sakit, dia tak boleh nak tidur. Mak dia kata tak boleh nak tidur, tak segi hospital juga. Dia tu yakin dengan Tok Muhammad sebut. Akhir sekali pujuk-pujuk biar tak segi hospital gini ya, kita pergi hak kecil sikit klinik. Nak pergi klinik. Pergi klinik tak ada turun kereta. Doktor tengok macam mana ni doktor tu. Doktor kata kena pergi lalu baju-baju ni biar orang lain bagi sebab keadaan ni takut bahaya benar ni tahap ni. Ni kecil mana ni? Doktor kelih, doktor tahu dah. Kecil mana ni? Duduk hospital minggu rekok tangan, duk buai doktor duk cuci somong dia jadi cacat sikit. Lepas tu siap tak ada apa-apa. Ikut peraturan doktor royak maka obat pantai gini-gini. Tak ada apa-apa. Tu royak jangan berdoa. Ana pun nak sokor. Tak ada tu kereta doktor jenguk gitu. Sebab dah kata sakit, doktor tak apa duduk biasa kita tengok. Buka pintu ni. Oh doktor tak macam mana? Tak cek-cek. Pak doktor kata kena pergi lalu hospital. Apa tu tak klik rumah takut tak pergi. Nah, doktor pun tim nabak ni dia jumpa nan hari orang jenis hak sakit, jenis sakit lagu ni. Jenis sakit bukan sakit fizikal saja, ada sakit lain pula ni. Hak jenis lagu ni. Tu no ya begitu. Sebab tu jangan terlajak kan. Ni sikit-sikit Tok Muhammad sakit kepala tu. Tak boleh gitu. Tu melampau. Tak boleh. Kena berhati-hati. Jangan berdoa. Jadi berdasar pada hadis ni maknanya kalau seseorang yang terlibat dengan maksud untuk memberi manfaat kepada nak tolong orang, dia boleh pahala besar. Maknanya dia telah mengambil satu tanggungjawab dari sudut fardu kifayah tu. Ni. Tidak diragukan lagi bahawa ruqyah yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya merupakan perbuatan baik dan manfaatnya sangat jelas. Sebagaimana ruqyah yang dilakukan terhadap dirinya sendiri juga adalah sesuatu yang bermanfaat. Ana nak sebut satu kisah ni Anas di berlaku ni. Tak tahulah sebab apa. Pernah daripada lepas Isya tu tak boleh tidur sampai dekat pukul 3 pagi lebih. Tak no. Pelik. Kita pun tak erti. Moga kita bukan Tok Muhammad. Kejam mata jadi nampak duduk cabepak. Duduk tepi gila, tak boleh nak tidur. Tak ada aku nak buat. Tak cakap baca ayat Quran. Ambil air semaya. Tak ilah. Tak pala, tak buka mata tak nampak. Enggak letih lah kita main nak tidur tak negara ni. Jadi nak ayat cerita dah. Telefonlah ke seorang tu. Dia ustaz ya, kata lagu mana. Dia kejut dah apa telefon malam-malam. Kata anak tak nak tidur. Kata apa? Kata pejam mata nampak sepuluh cepak. Mudah dia kata. Ni nak sebut dia sebut ni tak tahu jadi anda tak tahu ni tapi anda buat jadi ni. Dia kata baca, entah baca qul huwallah 3 kali. Lepas baca 3 kali tu tahan nafas, hak terakhir tahan nafas. Nak buat kak gitu macam lepas nafas. Ilah selalu. Ya kita letih dah jak pukul berapa lagi. Nak kata pelik sengati. Terhadap dia kata minta dengan Allah SWT sembuh baca ayat Quran tu bertawassul dengan ayat tu. Dia ustaz sunnah lah. Ustaz bagus lah dia ni. Dia kata tu ya. Kalau tak jadi pergi cari doktor dia tu. Dia jalan lalu. Takut tidur klinik, takut tidur hospital negara, mana tahu. Setengah orang negara tidur hospital. Nak ayat dia benda tak belah mana pun. Anak kata, pelik juga. Dia kata kalau lepas ni kali itu buat gitu dia kata. Anak kata tak apa. Baca qul huwallah 3 kali ya. Dia tak kata kalau Allah taubat tak nak tidur. Dia tak kata. Cuma dia ayat qul huwallah. Niat pada Allah, minta Allah buat. Ini gangguan luar dia kata ada tu. Kita panggil sembak dia panggil. Ada pun bismillahirrahmanirrahim tak ada niat. Dia tak ada kata pun qul huwallah ni untuk ni. Dia tak ada kata. Sebab dia ni ngaji kat dia juga lah. Tu benda-benda gitu ya. Sebab tu harap kita jangan berdoa, jangan melampau. Kalau tidur balas semua. Ni sayang awak buat ni. Kita kata nama ke dia? Sayang baik sekali cuba ya. 5 orang sayang baik kali nama. Kata sah tu orang ni pula ni. Kita pun sebut. Masa tu ana sebut jujuh lah kau musa kita. Hok duk ngaji Pakistan pun ada. Orang kata ni, kau tu duk ngaji Pakistan. Kau tu kelik kata mana muak aku ni. Dia pun kejut. Kata apa dia Tok Muhammad. Sini mana ni? Alah kau tak jauh ni, tak jauh. Tak sampai 2 kilometer. Tu nak ayat Abu Hadrat. Jangan percaya. Anak tak percaya sekabu. Anak klik umur dia tu ni aku malas jumpa Tok Muhammad ni. Ya kita gitu sebab ada orang suruh lah. Hak suruh ni doktor pakar. Dia mari cik anak dia kata ni ustaz doktor tu dia kata. Dia suruh kita pergi. Tak apalah kita pergi lah.
Menggigi ni tak apa, cuma kita tak kenal. Pergi tengok dia, cara dia buat tu kita letih dah. Dah lah kita tak apa segar. Tengok pula letih. Lepas tu dia sebut sahih kita pula, ni dah ni. Bila anda sebut dua, tiga, ni buat. Hai, anda tak sebutkan, anda sebut kerja habis ada lagi. Mungkin nama tu duduk kuliah juga kau itu pun. Nak ayat buih hajat jangan cahaya. Kau tidak jadi punuh kita dengan orang. Dia syaitan ni kerja yufarriqu bainal mar'i wa. Syaitan ni kerja dia nak suruh kita balas ya. Kena ingat tu. Baik, yang terakhir yang terakhir jadi ruqyah ilahiyah, iaitu ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam, dilakukan bagi setiap penyakit dan bahaya yang dikeluhkan. Mana kita boleh guna untuk penyakit-penyakit mana-mana pun. Sampai kita usaha dengan cara doktor, misalnya kita pergi melawat sahih kita dah hospital, kita boleh buat. Sembuh tak sembuh tu bukan kerja kita. Baca bismillah, Allah berkat, bismillah, Fatihah yang aku baca tululah sembuhnya. Kita buat, kita baca beberapa kali ikut lah, tidak ada ketentuan. Lepas tu dia buat, doktor buat lah. Maknanya perbuatan kita baca Quran dan kita tafallu, kita buat dengan isyarat gitu, itu termasuk dalam doa yang tidak bercanggah dengan syariat. Tu kan. Baik. Adapun hadis Imran bin Husain, la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada ruqyah kecuali kerana ain atau humah. Ni kita bincang semula, kita bincang minggu depan lah, agak panjang juga tu. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk nasai ada selepas ni insya-Allah.